Kali ini kita teruskan bab garam dengan pemanasan garam. So, kita ada dua jenis pemanasan garam kita belajar ini ya. So, yang pertama kita belajar mengenai pemanasan garam karbonat. Okey, karbonat. Karbonat nak tahu logonya adalah simbolnya adalah CO3. Kadang-kadang pelajar tak tahu juga karbonat tu apa. Ingatlah karbonat tu CO3. So, sentiasa kena ingat. Okey, so sebut sedikit pemanasan garam karbonat ni untuk buat apa sebenarnya Okey, ini adalah gambar rajah pemanasan kita. Jadi kalau awak lupa macam mana bentuk eksperimen gambar rajah awak, inilah gambar rajah pemanasan. Nampak tak garam karbonat? Okey, garam karbonat ni ingat kita belajar kalau awak tonton video cikgu sebelum ni pasal garam larut tak larut. So apa-apa yang ada karbonat dia adalah tak larut. Kan? Jadi garam karbonat biasanya dia tak larut lah. Kecuali jumpa dengan anak yang kita belajar video sebelum ni. Jadi dia adalah bentuk pepejal. Sebab itulah dia bentuk pepejal. Jadi kita bolehlah letak dalam test tube macam tu untuk kita panaskan dia ya. Okey, ingat kita pakai air kapur. Bila air kapur maksudnya daripada tindak balas ni nanti dia akan menghasilkan karbon dioksida. Kerana karbon dioksida boleh mengeruhkan air kapur. Jadi dalam ni mesti nanti ada equation dia persamaan yang menghasilkan karbon dioksida. So, apakah sebenarnya pemanasan garam karbonat ini nak buat apa sebenarnya ni? Kita sebenarnya buat pemanasan ni adalah untuk mengetahui perubahan bagi baki pemanasan. Lepas kita panaskan nanti ni, kita nak tengok baki dia. So, baki ni nak tengok dalam kedua keadaan. Yang pertama, masa dia panas. Okay. Yang kedua, kita biarkan dia sejuk. So, adakah panas warna lain, sejuk warna lain. Itu yang kita nak tengok nanti. Ya? Okay. Jadi, nak tengok baki pemanasan kita, warna dia. Okay. So, yang pertama. So, ni adalah persamaan yang awak perlu tahulah. Okay. Jadi, garam karbonat. Garam karbonat yang ada belakangnya karbonat. Contohnya, zinc karbonat. Nampak tak? Belakangnya ada karbonat. Itulah namanya garam karbonat. Apabila dipanaskan melalui ini, so hasilnya adalah kita akan dapat logam oksida dengan karbon dioksida. Ingat karbon dioksida tadi? Mengeruhkan air kapur. Okey. So apa pula logam oksida ni? Apa pula logam oksida? Contoh yang kita buat zinc karbonat. Sebab dia adalah karbonat. Jadi kalau sampai logam oksida, jadi tinggal zinc saja. Zinc dengan oksida O. Zinc dengan oksigen. Jadi zinc oksida. Kan? Jadi zinc oxide. Sebab tu namanya logam oksida. Kalau zinc lah, kalau kuprum oksida. Jadi kuprum karbonat. Macam itulah ya. Tapi yang belakang ni tetap sama. Sini tetap samalah. Jumpa dengan siapa-siapa pun hasilnya mesti gas CO2 dihasilkan. Okay, kita ada 4 jenis garam yang penting. Tiga yang penting. Tapi hari ni kita juga buat 4 lah kan. Supaya untuk pengetahuan kita. Yang pertama, kita bincang pasal zinc karbonat. Ingat, kita bincang pasal karbonat. Ni karbonat. Tengok belakang dia. Zinc karbonat. Namanya garam karbonat. Kenapa garam? Sebab kita ada 4 garam kan. Karbonat, sulfat, nitrat dan juga klorida. 4 tu. Kalau tak pasti, tengok video cikgu sebelum ni. Okey, apabila dipanaskan. Dipanaskan, dia akan menjadi. Ingat, yang akan jadi logam oksida. Inilah logam oksida. Dan juga menghasilkan karbon dioksida. Cikgu buat jauh sikit sebab dalam ni cikgu nak letak maklumat sikit. Itu cikgu buat jauh sikit persamaan dia. Tapi yang sebenar nanti awak rapatkanlah dua ni ya. Okey, cikgu nak letak maklumat sikit. Okey, nak tengok warnanya. Zinc karbonat, ingat dia adalah dalam keadaan pepejal, warnanya warna putih. Okey, bila jadi zinc oxide, apakah warna dia? Warnanya zinc oxide ni masa dia panas warna kuning. Okey, masa dia sejuk dia warna putih. Tu adalah zinc oxide. Tapi jangan hafal lagi Awak faham dulu cerita ni, nanti hujung video ni cikgu akan bagi sedikit tip lah untuk awak ingat benda ni. Okey, seterusnya kita tengok garam karbonat yang lain. Yang kedua adalah plumbum karbonat. Tengok, ingat karbonat belakang mesti karbonat. So, pepejal warna putih Pepejal warna putih. So, bila dipanaskan, ingat aero ni dipanaskan, bila dipanaskan dia akan menghasilkan plumbum oxide sebab dia nak jadi oxide, nampak tak? Logam oxide. Jadi kalau plumbum, ini kan jadi plumbum juga. Plumbum oxide. Ya. So, jadi plumbum oxide. So, plumbum oxide plus dengan karbon dioksida. So, tengah-tengah tu juga nak letak maklumat lah sikit. So, plumbum oxide, masa dia panas, dia akan jadi perang. Masa dia sejuk, dia akan jadi kuning.
Agak confuse sikit dengan atas tak apa, tak apa. Awak tunggu sampai ujung video ni. Itu akan bagi sedikit tip lah, insyaAllah. Okay, logam ketiga adalah cuprum carbonate. Cuprum carbonate ni agak popular. Carbonate kan, agak popular. Jadi dia, awak kena hafal ni sikit sebab dia popular kan. So, cuprum carbonate, dia adalah warna hijau. Biasanya cuprum warna biru. Contohnya macam cuprum sulfat yang kita buat hidrolisis tu kan. Yang ada hidrolisis semua tu kan. Biasanya ada warna biru, larutan biru, betul tak? Tapi cuprum carbonate ni sebab dia berpejal, cuprum carbonate adalah satu-satunya cuprum warna hijau. Kalau cuprum sulfat, cuprum nitrat, klorid semua tu warna biru. Jadi cuprum carbonate ni yang berpejal ni dia warna hijau, special sikit. Jadi apabila dipanaskan, dia akan menjadi cuprum oxide. Okey, tambah dengan CO2. So, kenapa pendek sangat? Senang je. Sama ada dia sejuk ataupun dia panas, dia adalah warna hitam. Panas pun dia hitam, kita tunggu dia sejuk pun dia warna hitam juga. Cuprum oxide, logam oksida kita. Jadi tiga ni sangat popular. Tiga ni sangat popular. Ya. Pun begitu, cikgu bagi satu contoh lain lagi. Okay, magnesium carbonate. Putih. Kebanyakan carbonate adalah warna putih. Kecuali cuprum carbonate hijau. Kebanyakan putih kan? Kecuali cuprum carbonate hijau. Mudah. So, akan menjadi magnesium oxide lah. Okay. Ini akan jadi putih. Panas pun putih, sejuk pun putih. Senang. Jadi, biasanya awak cuma nak hafal yang tiga tu je. Nanti aku akan bagi tip lah untuk hafal tiga tu ya. Okey, seterusnya kita ada yang paling kurang popular. Okey, ini adalah kumpulan satu. So, karbonat apabila berjumpa dengan kumpulan satu, dia tidak terurai. Mudah kata dia hampir tiada penguraian berlaku lah. Dia tetap dikekalkan dalam keadaan macam ni walau kita panaskan dia. Jadi untuk kumpulan satu dia special sikit. Dia tidak terurai. Okey, so ada 5. Jadi cikgu cadangkan awak kena maklumkan untuk 3 benda inilah yang popular ni. Okey, jadi kita buat note sikit. Jadi yang ini sebenarnya adalah dia adalah logam karbonat yang bagi unsur kumpulan 1. Ini kumpulan 1 ni. Ini kumpulan 1. Tidak terurai oleh haba. Kita panaskan dia tidak terurai. Okey, ini adalah contoh-contoh logam kumpulan 1. Nampak tak? Natrium, kalium dan sebagainya. Ini contohlah, dia kurang popular soalannya. Tapi untuk awak, pengetahuan awak lah. Okey, settle untuk pemanasan garam karbonat. Okey. So, sekarang ni kita nak move kepada garam nitrat. So, dua jenis je ingat. Karbonat dengan nitrat. Okey, jom kita tengok pemanasan garam bagi garam nitrat. So, nitrat NO3. Ingat, bila sebut nitrat je NO3. So, kenalah hafal sikit. Ya. Biasalah sebab pelajar kimia ni kena biasalah dengan nama-nama ni kan. Okey, seterusnya kita akan tengok radasnya. Macam mana radasnya. Okey, pun sama juga tahu perubahan warna. Ingat, dua-dua garam ni kita buat pemanasan semata-mata untuk melihat perubahan warna bagi baki pemanasan garam nitrat. Yang ni dia tak melintang dia kan. Ni menegak kan. Kenapa? Sebab garam nitrat, semua nitrat adalah larut dalam bentuk cair lah. Jadi tak bolehlah tonggeng macam tu, jatuhlah air dia. Okey, kena negaklah sikit supaya mudah dipanaskan. Okey, so apakah hasilnya? Tengok tu, kayu uji berbara. Jadi kat sini dah sasah ada gas oksigen yang akan dibebaskan. Okey, dan juga ada ketal litmus. Ketal litmus ni adalah nitrogen dioksida yang berwarna perang. Warna gas tu warna perang. Nanti juga cerita sikit. So ada dua test, bermaksud ada dua gas kat sini yang dibebaskan. Jadi jom kita tengok persamaan dia. Yang pertama garam nitrat yang tadi, karbonat kan, ini nitrat. Nitrat mempunyai 3 garam yang sama seperti tadi. Jadi cikgu cepatkan sikit. Benda yang sama je, cuma apa yang kita tukar sekarang ni adalah cuma bahagian depan belakang ni je lah. Nampak tak? Ni nitrat, nitrat, nitrat dan nitrat. Tadi semua karbonat kan. Itu je. Tapi logam yang popular pun still lagi 3 ni yang agak popular sikit. Jadi awak tengok hasilnya sama je. Okey, dia punya logam oksida dia pun sama je hasil dia. Maka dia punya hasil warna pun adalah sama. Okey. So, oleh demikian, cikgu rasa kita boleh simpulkan terus kita punya topik ni dengan apa result yang kita dapat. So, ini menunjukkan bahawa dia punya logam oksida dia, hasil dia tetap sama. Kalau macam zinc oksida, dia punya kalau panasnya kuning, sejuknya adalah putih. Okey. Jadi untuk cepatkan proses ni, cikgu akan buat conclusion sekarang dan kita akan buat tips sikit lah untuk ingat ni kan.
Okey, jadi kesimpulan yang kita boleh buat bahawa kita akan menggunakan dua formula, iaitu formula garam karbonat. Di mana garam karbonat kalau kita panaskan dia akan menghasilkan garam oksida dan juga karbon dioksida. Yang kedua, kita ada persamaan garam nitrat, iaitu menghasilkan, bila dipanaskan, dia menghasilkan logam oksida dan juga nitrogen dioksida warna perang dan juga adalah gas oksigen 2. Inilah. Jadi kita ada dua persamaan yang penting. Jadi bila soalan tu ada je 3 ketul yang kat belakang ni, itu menunjukkan dia menggunakan nitrat. Ya? Tapi kalau ada 2 je kat belakang ni, dia menggunakan karbonat. Okey? Jadi seperti yang cikgu janjikan, kita nak. Okey, jadi ini seperti yang cikgu janjikan bahawa kita buat tips sikit. Okey, contohnya cuprum oxide, panas dia hitam, masa sejuk pun dia hitam. Senang. Plumbum masa panas di perang, ni panas di perang, sejuk di kuning. Jadi ingat, plumbum P, ingat perang. Lepas perang dia warna kuning. Okey, zinc cikgu susun nombor 3 kerana lepas kuning, nampak tak? Ni kuning, ni akan jadi putih. Ini akan jadi putih semula untuk magnesium. Jadi yang penting biasanya adalah 3 perkara inilah. Awak kena hafal sikit. Jadi cuprum, oxide, hitam-hitam, plumbum, P, perang, kuning, zinc adalah kuning putih. Selain daripada itu, dia adalah warna putih, logam-logam karbonat yang lain. So, mudah kan ingat? So, diharap video simple ini boleh membantu anda sedikit untuk membantu anda menjawab soalan dan pemahaman konsep yang sebagainya.